Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyeh itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar hidup. Get realistis lah, lebih realistis lah. Minimal dia muda. Tapi kan Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Cuma satu, saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang support video saya di TikTok yang menegur kumpulan-kumpulan yang memfitnah Hamas. Pertama saya nak cerita juga pada tuan-tuan sedikit lagi semalam pasal video tu pendek. Apa yang menyebabkan setiap kali ada pertemuan Hamas, sama ada di Jordan ataupun pertemuan di Qatar, lebih banyak di Qatar lah, kerana Jordan dan Qatar adalah dua negara yang memberi perlindungan kepada Hamas. Kerana Hamas ni tuan-tuan, dia tak boleh terbang pergi ke mana-mana negara. Ismail Haniyeh, kalau dia nak jumpa siapa saja, orang-orang yang ingin menyokongnya ataupun dia nak buat hubungan diplomatik. Kerana Hamas disenaraikan oleh sebagai pergerakan teroris. Berarti Hamas disenaraikan oleh pergerakan teroris di Amerika pada 1965. Disokong oleh Kesatuan Eropah, 27 buah negara Kesatuan Eropah pada tahun 2001. Kemudian Kanada dan Jepun mengikutinya pada tahun 2002. Kemudian banyak negara-negara Arab juga mengikuti bahawa Hamas adalah pengganas. Bila Hamas disenaraikan sebagai pengganas, maka dia masuk dalam senarai buruan. Berarti tangkapan boleh dibuat di mana-mana negara yang mempunyai perjanjian anti keganasan. Jadi itu menjadikan setiap kali Ismail Haniyeh keluar dan ketika era Khalid Mashal belum balik ke Jordan, mereka akan bertemu balik ke Gaza. Mereka akan bertemu di luar. Pertemuan mestilah diatur di tempat yang boleh menjamin keselamatan orang Hamas. Satu adalah daripada tangkapan, yang kedua adalah pembunuhan ejen Mossad. Jadi bila seorang pendakwah Indonesia mengatakan orang Hamas ni berunding dalam hotel 5 bintang, orang Hamas melalui perjalanan yang sangat mewah, ini adalah fitnah kerana dia tak faham tentang security. Syukran. Dia belanja saya air. Come. Tengok. Come. See? Cantik tuan-tuan. Nak ambil buat anak angkat ni, ya Allah, Tuhan sajalah yang tahu. Moga Allah lindungi anak ni. Comel anak Palestin dia bawa air, belanja air saya. Sebab dia tahu saya orang Malaysia. Saya pakai ni tak pernah nampak Islam. Jadi bila ada Aziz dengan Ahmad, dia orang beritahu Islam Ahmad tu, walaupun dia pakai baju macam tu, dia Islam. Maka ramailah orang di sini meraihkan saya. Syukran. Okay? Dia belanja saya air. Jadi apabila Hamas mengadakan rundingan bagi mengelakkan berlaku peristiwa 1966. Peristiwa 1966 tu berlaku di Jordan, di mana Khalid Mashal, pada waktu tu Khalid Mashal ni adalah pemimpin Hamas yang paling berpengaruh di luar. Tapi Khalid Mashal juga tak bergerak di semua negara. Dia tak bergerak di semua negara kerana dia boleh ditangkap dan dia boleh dibunuh. Apabila percubaan pertama untuk membunuh Khalid Mashal di Qatar gagal, maka Khalid Mashal ni datang ke Jordan untuk mengadakan perjalanan biasa dia kerana Jordan memberikan dia perlindungan. Tahun 1966, Khalid Mashal datang untuk mengadakan beberapa rundingan dan dia telah diberi sebuah apartmen yang cukup kawalan keselamatan. Cuma pada pagi hari, kerana dia nak ambil udara, Khalid Mashal ni keluar di kehadapan rumah dia tanpa pernah menduga dua orang anggota Mossad yang menggunakan pasport Switzerland telah menyelinap masuk ke Jordan dan menyamar sebagai penjual bunga. Oleh kerana depan rumah Khalid Mashal ni ada sedikit keramaian, tempat Khalid Mashal menumpang ketika dia masih menjadi pelarian, dan dia adalah boleh dianggaplah sebagai pemimpin perang Hamas di luar tanah Israel, di luar tanah Gaza. Maka Khalid Mashal ni didekati oleh penjual bunga yang dia tidak syaki apa-apa. Bila sampai dekat, mereka menyembur dia satu racun. Racun yang kalau disembur pada bila-bila masa boleh membunuh. Maka Khalid Mashal ni koma.
Dan pada waktu tu ramai orang menjangkakan dengan racun yang digunakan oleh Mossad adalah sukar untuk Khalid Mesha terus hidup. Tapi Khalid Mesha koma lama, dia sedar dan kemudiannya dia pulih. Sebab tu Khalid Mesha ni dia ada satu cerita yang menarik. Dia kata, aku ini 3 kali dilahirkan. Kali pertama dari rahim ibuku. Kali kedua, aku dilahirkan semula daripada serangan racun yang sepatutnya telah membunuh aku. Dan kali ketiga, aku dilahirkan semula apabila aku dibenarkan pulang ke Gaza dan dibenarkan mencium tanah Gaza yang dulunya adalah tanah airku. Jadi sebab tu saya jelaskan dalam video saya ini untuk tuan-tuan faham bahawa fitnah mengenai bertemu di hotel 5 bintang bukanlah satu benda yang menggambarkan orang-orang Hamas hidup dengan berbelanja besar. Tetapi kerajaan Qatar memberi perlindungan dengan menyediakan tempat Hamas bertemu dengan wakil-wakil yang ingin menyatakan sokongan, ingin berbincang dengan apa pun. Wakil-wakilnya akan datang ke Qatar. Maka itu keselamatan harus diberi dengan tahap yang tinggi. Jadilah istilah timbul dengan kata-kata Hamas sentiasa bermesyuarat di hotel 5 bintang. Jadi pemfitnah ni, orang yang cuba mengelirukan tuan-tuan, kerana kita ni kan sensitif hotel 5 bintang, kita sensitif dengan pakaian, kita sensitif dengan apa. Tapi bagi orang yang disenaraikan sebagai teroris oleh semua sekutu barat, bagi menghadapi sejarah pula 1996, intelijen ataupun Mossad, pembunuh Mossad ni berjaya menukar pasport mereka kepada warga Switzerland dan kemudian boleh melepasi sempadan Jordan dan kemudian boleh menyamar sebagai penjual bunga dan akhirnya hampir membunuh Khalid Mesha. Hamas tuan-tuan, kalaulah dikatakan sebagai pro-Israel, tak betul. Kerana kalaulah Hamas pro-Israel pada tahun 2004, ketika Hamas dipimpin oleh seorang lelaki cacat yang duduk di atas kursi roda dan kedua matanya buta. Nama dia adalah Syekh Ahmad Yassin. Kembali ke rahmatullah pada tahun 2004. Waktu tu Hamas dah kuat. 2004 ni Hamas dah nampak kuat kerana 2007 ni Hamas menang pilihan raya. Tuan-tuan kena ingat, Hamas menang besar pilihan raya 2007 termasuk di tebing barat yang dulunya adalah kubu Fatah. Waktu tu Fatah dipimpin oleh oleh marhum Yasir Arafat. Bila Hamas menang, Hamas telah membuat satu keputusan yang sangat luar biasa. Kerana Hamas tak mahu Palestin berada dalam keadaan dipulaukan oleh masyarakat dunia, maka PLO dan parti Fatah dan Hamas berunding. Maka Hamas kata kerana kami adalah sebuah pasukan ataupun sebuah angkatan yang disenaraikan sebagai teroris, maka satu rundingan yang telah menyelamatkan Palestin daripada pecah belah, di mana kedua-dua mereka bersatu. Mahmud Abbas telah dilantik menjadi presiden walaupun dia sebenarnya tak cukup kursi untuk mengatakan diri dia presiden. Tapi Hamas undi dia bersama dengan parti Fatah yang sedikit tu. Maka Mahmud Abbas telah menjadi presiden. Kalau Hamas kakasan Iran, kenapa Hamas tak bertegas dia nak jadi presiden dan kemudiannya menanti dana daripada Iran, menanti dana daripada China, menanti dana daripada Rusia? Tapi Hamas sedar. Negara-negara Asia Barat yang pro-Barat yang terpaksa berurusan niaga dengan Barat akan kemungkinan besar ikut memulaukan Palestin. Jadi demi Palestin, Hamas membenarkan kursi presiden diambil alih oleh Mahmud Abbas. Itu Mahmud Abbas kekal sampai sekarang sebagai presiden. Cuma sebab terbahagi dua wilayah Palestin, satu adalah tebing Gaza dan satu adalah tebing Barat, maka Gaza ni dilantik Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri. Dia berkuasa di Gaza. Manakala seorang lagi Perdana Menteri pada parti Fatah dilantik untuk menjadi Perdana Menteri di kawasan tebing barat. Jadi kadang-kadang berita-berita yang tahu soft spot kita ni pantang hotel 5 bintang. Soft spot kita ni pantang tengok orang pakai kot. Tapi ini tidak. Ini adalah kerana jaminan keselamatan untuk Qatar menjaga air mukanya. Untuk tidak membiarkan mana-mana pemimpin Hamas dibunuh. Begitu juga kalau Hamas punya pemimpin datang di Jordan. Mereka juga akan diberi tempat yang ada security yang tinggi kerana mereka ada sejarah pembunuhan cubaan membunuh Khalid Mesha. Jadi kalau siapa-siapa baca sejarah Hamas, mereka tak akan mudah termakan cakap. Seorang pendakwah daripada Indonesia yang disokong oleh sejumlah orang di Malaysia mengatakan Khalid Mesha ni bermesyuarat di hotel 5 bintang. Hotel 5 bintang ni tuan-tuan adalah kerana masalah keselamatan. Bagi membolehkan nyawa. Kalau kita jadi tamu datang. Kita tak akan benar tamu kita dibunuh oleh orang Yahudi di atas tanah air kita kalau kita di Malaysia.